الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لطاعتك وترك المعاصي ظاهرا وباطنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita peluang dan ruang waktu untuk bertemu kembali meneruskan majlis ilmu pada pagi yang berbahagia ini. Diharapkan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sihat wal afiat. Insya-Allah sama-sama kita memperbaiki dan memperbetulkan qasad dan niat kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Insya-Allah sama-sama kita tumpukan perhatian. Kita tinggalkan sementara perkara-perkara yang tidak bersangkut paut dengan majlis ilmu kita pada pagi ini. Pinjamkan deria pendengaran kita, penglihatan kita, akal fikiran kita, hati kita. Sama-sama kita infakkan, kita gunakan untuk majlis ilmu kita pada pagi ini. Pakat-pakat jaga adab-adab kita insya-Allah. Kerana adab di dalam majlis ilmu tu sangat penting. Sangat penting. Kita akan kehilangan berkah ilmu sekiranya kita tidak menjaga adab di dalam majlis ilmu. Jadi kena jaga adab kita. Pinggan, mangkuk, bawang, pisau, ikan tinggal dulu. Nanti kan ambil balik. InsyaAllah. Baik, muka surat berapa? Sambungan 11. Ihsan. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif dah. Kata musannif yakni kata pengarang kitab. Kata musannif, bermula ihsan itu, apa yang dikehendaki dan apa yang dimaksudkan dengan ihsan. Yang mana ihsan ini adalah merupakan suatu perkara untuk menyempurnakan iman dan Islam. Seandainya pada diri kita tidak ada ihsan, maka tidak sempurnalah iman dan Islam. Maka apa itu ihsan?
Jadi insya-Allah sebentar lagi kita akan dinyatakan oleh musannif apa itu ihsan. Baik, bermula ihsan itu makna dia, kehendaknya ihsan ni berbuat baik. Jadi ihsan ni makna berbuat baik. Jadi tak jelas lagi tu. Berbuat baik yang macam mana? Berbuat baik yang macam mana? Berbuat baik dengan maknanya. Dia nak huraikan. Dia nak huraikan maksud berbuat baik. Dengan maknanya mengerjakan, melakukan, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerjakan segala perintah Allah, masuklah membuat apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mana contoh mengerjakan segala perintah Allah? Seperti ni nak bagi contoh perintah Allah. Banyak perintah Allah atas diri kita mukallaf. Di antaranya seperti sembahyang. Sembahyang. Ini contoh perkara yang disuruh buat. Dan puasa, sembahyang, puasa dan sebagainya. Banyak lagi lah perkara yang Allah perintah atas diri kita, yang wajib, yang sunat. Ada pun perintah Allah dalam bentuk meninggalkan, contohnya arak, contohnya judi, contohnya mendedahkan aurat. Itu contoh menunaikan, mengerjakan perintah Allah juga. Makna Allah perintah meninggalkan. Allah suruh tinggal, Allah tuntut kita meninggalkan. Kita dah belajar dulu hukum syarak. Ada 5 wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Jadi wajib itu maknanya perintah Allah atas diri kita, yang mana Allah suruh, Allah perintah ke atas diri kita sebagai suruhan yang putus. Apa maksud suruhan yang putus? Makna muktamad. Tak ada tawar menawar, tak ada pengecualian, tidak ada sebarang alasan untuk kita menarik diri daripada membuat perkara yang diwajibkan oleh Allah. Contohnya dulu hukum wajib, yakni perintah Allah yang muktamad. Boleh dikatakan wajib-wajib ni adalah paksaan daripada Allah atas diri kita. Kenapa dikatakan paksaan? Kerana kita diancam oleh Allah dengan azab sekiranya kita meninggalkan. Contohnya solat. Maka siapa yang mendirikan solat dengan tata cara yang betul, mengikut syarat dan rukunnya, diberi pahala oleh Allah. Tapi barang siapa yang meninggalkan solat, diancam oleh Allah, dihukumkan berdosa dan dijanjikan azab nanti di hari kiamat. Itu contoh perkara yang wajib. Selain daripada sembahyang, puasa pun demikian, menutup aurat pun demikian wajib. Di tempat-tempat yang tertentunya wajib menutup aurat. Maka barang siapa yang menutup aurat di tempat yang tertentu diberi pahala oleh Allah. Siapa yang mendedahkan aurat yang bukan pada tempat yang sepatutnya, dijanjikan dosa dan azab daripada Allah. Jadi siapa-siapa pun mesti kena buat, sebab Allah perintah atas diri kita sebagai perintah yang putus. Tak pilih siapa-siapa, tak pilih bulu, kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, raja, menteri, rakyat, VIP, datuk, datin, semua masuk belaka. Masuk belaka. Sebab yang memerintahkan itu Allah. Kita dah belajar dulu hukum syarak tu maknanya undang-undang yang datang daripada Allah atas diri kita. Jadi semua dah. Itu contoh amalan yang zahir, yang boleh dilihat dengan mata kita. Contohnya sembahyang tadi, puasa. Ada juga perintah Allah dalam bentuk batin. Perintah Allah yang Allah suruh tapi tak boleh tengok, kerana dia jenis amal hati. Contohnya ikhlas, contohnya sabar, contohnya redha, contohnya tawakal, merendah diri.
bersangka baik, itu pun perintah Allah juga, tapi dalam bentuk batin. Maka yang Allah suruh ni kita wajib berusaha melaksanakan sekaliannya, bukan sebahagiannya. Sekaliannya perkara yang Allah wajibkan, sama ada disuruh buat pada zahir tadi ataupun pada batin. Andai kata perkara yang Allah suruh tu ada 10, maka 10 ni kita kena buat. Itu baru masuk dalam menyempurnakan. Maka rata-rata kita belum menyempurnakan lagi. Banyak lagi perkara yang Allah wajibkan tapi kita tidak melaksanakan. Contohnya boleh jadi kita hanya mengambil berat amalan yang zahir, mayang, puasa, tutup aurat, cakap benar dan sebagainya. Tapi yang batinnya, Allah suruh sabar, kita tak sabar. Allah suruh redha, kita tak redha. Allah suruh ikhlas, kita tak ikhlas. Allah suruh bersangka baik, kita tak bersangka baik. Maknanya kita belum menyempurnakan lagi, belum sempurna lagi. Belum sempurna. Begitulah juga perintah meninggalkan. Perintah meninggalkan. Contohnya arak, contohnya judi, contohnya zina, contohnya riba, contohnya rasuah, contohnya mendedahkan aurat. Maka itu larangan yang bentuk zahir. Pun kita tak meninggalkan semua. Kita tak nak makan anjing babi. Kita tak nak makan anjing babi, tak nak minum arak, tapi kita mengumpat, tapi kita berdengki, tapi kita bersangka jahat. Hukumnya sama, haram. Haram sama, satu martabah. Kenapa kita memilih-milih untuk meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah? Kenapa kita memilih-milih meninggalkan perkara yang diharam oleh Allah? Bila sebut haram, makna kena tinggal semua. Kena tinggalkan semua. Tapi kita pilih. Minum arak tak mau, berjudi tak mau, isap dadah tak mau, dedah aurat tak mau. Tapi mengumpat kita masih selesa, memfitnah kita masih selesa, bersangka jahat kita masih selesa. Maknanya kita belum menyempurnakan, meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah. Maka dengan sebab itu jangan merasa puas hati dengan amal kita, kerana kita belum sempurna menunaikan perintah Allah. Belum lagi. Kena ada rasa senantiasa tak puas hati, tak redha dengan keadaan amalan kita yang macam ni. Kena ada dalam hati kita, aku tak redha dengan diri aku yang macam ni. Buat yang Allah suruh pilih-pilih, tinggalkan yang Allah larang pun aku pilih-pilih. Aku tak redha dengan diri aku macam ni. Aku tak senang dengan diri aku yang macam ni. Maka mudah-mudahan apabila dalam hati kita ada perasaan yang sedemikian, mudah-mudahan ada usaha untuk kita berusaha lagi, melaksanakan yang Allah suruh dengan sempurna, meninggalkan yang Allah larang dengan sempurna, zahir dan batin. Gitu. InsyaAllah kita mengaji, kita dah belajar ni, cubalah beramal. Barulah ada beza hidup kita sebelum belajar dengan belajar. Biar ada nampak perbezaan hidup kita sebelum kita mengaji agama dengan sekarang kita dah dekat dengan agama. Biar ada beza, tuan-tuan. Jangan 2 kali 5 je. Cuma lebih kita pergi mengaji, datang rumah mengaji, tapi kelakuan kita, akhlak kita, hati kita sama macam kita tak pernah mengaji. Jadi tak ada apa untung pun. Cuma dapat pujian orang boleh jadi. Orang kata kita baik, orang kata kita bagus, orang kata kita mengaji. Hakikatnya di sisi Allah tak ada apa-apa lagi. Bahkan kita hina di sisi Allah. Baik. Tu. Jadi mengerjakan perintah Allah Ta'ala tadi seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, daripada segala yang disuruh itu, buat sembahyang tadi, puasa tadi dengan elok. Buat dengan elok. Apa maksud buat dengan elok? Yang mencukupi segala syarat-syarat. Makna kalau solat tadi, solat yang sempurna, dengan makna menunaikan, melaksanakan, mendatangkan syarat-syarat yang bersangkut paut dengan sembahyang, syarat sah sembahyang, dan sempurna rukun-rukunnya. Masuk dalam kata berbuat baik tadi, contohnya kalau solat, kita solat dalam keadaan menempati syarat-syarat solat, kemudian menunaikan rukun-rukunnya, rukun-rukun solat.
Maka dengan sebab itu kita disuruh belajar fiqh pula, kerana dalam ilmu fiqh tu diajar kita apa syarat solat, apa rukun solat. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Bila tak tahu, macam mana kita nak menunaikan, nak melaksanakan, sedangkan kita ni solat hari-hari. Seolah-olah, ni dia nak gambarkan. Yang dimaksudkan dengan ihsan ni, nak menggambarkan, nak mensifatkan keadaan dan kelakuan orang yang ada ihsan. Macam mana kelakuan dia? Seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah Ta'ala itu. Contohnya solat tadi, kita ambil solat sebagai contoh. Seolah-olah dia menunaikan solat tadi seolah-olah di hadapan Allah Ta'ala. Apa yang nak disampaikan kat sini? Menunaikan solat seolah-olah kita berada di hadapan Allah. Bukan maksud berhadapan bertentangan seperti mana saya dengan tuan-tuan ni. Sebab tu kita kena faham, maksud berhadapan dengan Allah tu bukan makna berpihak begini. Maha suci Allah daripada berpihak, daripada bertempat. Maka ini di antara kata-kata yang mutasyabihah, perkataan ayat-ayat yang mendatangkan kesamaran pada kita untuk nak memahami berhadapan bukan dengan makna bertentangan. Sebab tu ada ulama mentakwilkan dengan makna berhadapan tu dengan makna berhadapan dengan rahman Allah, berhadapan dengan ilmu pengetahuan Allah. Bukan makna berhadapan seperti mana kita berdepan bertentang. Sebab dia tu, Allah tu, dia bukan jenis berpihak bertempat, bukan. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dia maha suci daripada bertempat, berpihak, kerana dia bukan jenis jirim dan jisim. InsyaAllah nanti kita belajar. Jadi bagaimana keadaan seseorang yang menunaikan ibadat, contohnya solat, dalam hal keadaan dia sedar, dia tahu, dia faham, bahkan dia yakin, dia senantiasa berada di dalam pemerhatian Allah Ta'ala, pengetahuan Allah, pendengaran Allah dan sebagainya. Yang mana dia sendiri mengetahui dan meyakini Allah tadi itu adalah Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, ilmunya maha sempurna. Bukan sekadar Allah Ta'ala mengetahui kelakuan zahir, bahkan Allah Ta'ala mengetahui kelakuan batin, kelakuan hati kita. Seandainya kita menunaikan solat tadi, dalam hal keadaan hati kita ada perasaan tidak ikhlas, kita mempersembahkan solat kita untuk selain Allah, ataupun kita mendirikan solat dalam keadaan mengharapkan puji-pujian daripada manusia, ataupun kita mengharapkan benda-benda lain keduniaan, contoh dengan solat kita, maka makna Allah Ta'ala tahu. Bila Allah Ta'ala tahu dalam hati kita ada benda-benda yang sedemikian, maka pasti kita akan diberi balasan daripada Allah. Tiap-tiap apa yang Allah tahu daripada kita, maka kita akan diberi balasan oleh Allah. Maka dia berusaha menjaga hatinya, dia berusaha menjaga keikhlasannya dalam solat tadi. Sekalipun dia berada di tempat yang sunyi seorang diri, dia jaga hatinya. Dia tak mengharapkan pujian, dia tak mengharapkan orang tahu, dia tak mengharapkan orang dengar. Dia tak menuntut apa-apa yang bentuk keduniaan, pujian, penghormatan, penghargaan dan macam-macam lagi. Bahkan yang dia cari dalam hatinya semata-mata redha Allah atas diri dia. Moga Allah sayang dia, moga Allah redha dia, moga Allah ampunkan dia, moga Allah bagi pahala yang banyak pada dia, moga-moga Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga Ta'ala, syurga Allah Ta'ala. Maka itu contohnya. Kenapa dia tak nak syirikkan Allah dalam hati, syirik khafi? Kenapa dia tak nak mengharapkan puji-pujian dalam hatinya dengan ibadat yang dibuat, contoh seperti sembahyang, berpuasa, berzakat, bersedekah dan sebagainya? Kerana dia tahu, kerana dia yakin Allah Ta'ala sentiasa mengetahui, melihat dia, jadi terjaga batinnya. Kemudian bukan itu sahaja, dia menjaga zahirnya. Kerana Islam ni agama yang menitik berat kelakuan zahir dan batin. Baik zahir, baik batin. Bersih zahir, bersih batin. Maka secara zahirnya, contoh dalam berpakaian, dia jaga betul-betul bacaannya, dia jaga betul-betul khusyuk hati, itu masuk dalam amalan hati.
kebersihannya dan sebagainya, dia jaga zahir dan batin. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan, dia tak dipengaruhi oleh tempat. Contohnya kalau dia solat di khalayak ramai, lain caranya. Bila dia solat secara seorang diri, lain caranya. Dia tak dipengaruhi dengan keadaan tadi. Kenapa? Kerana dia beribadah tadi seolah-olah dia berada di hadapan Allah, yang mana Tuhan yang dia sendiri meyakini, mengetahui segala perkara yang akan memberi azab dan siksaan sekiranya kita menunaikan ibadah tadi bercanggah dengan apa yang diperintah oleh Allah. Ini kelakuan orang yang mengenal Allah. Jadi mengenal Allah, sebab tu mengenal Allah ni hukumnya wajib. Bagaimana? Kenapa? Kerana dengan mengenal Allah tu akan menjadikan seorang tu jadi baik. Bila dia kenal Allah, makna dia faham sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, diberi iman. Daripada keyakinan itulah yang akan memberi kesan pada tingkah lakunya. Dia akan memberi kesan pada tingkah lakunya sehingga timbul rasa takut dalam hatinya pada Allah, bimbang dengan Allah, malu dengan Allah, yang akan menjadikan dia terjaga daripada perkara-perkara yang Allah benci, yang Allah tak redha, yang Allah tak suka. Sebab dia tak nak Allah benci dia tak nak Allah benci dia tak nak amalnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang diharapkan kasih sayang Allah, redha Allah, maka dia jaga. Dengan sendiri dia akan jadi baik. Zahirnya baik, batinnya pun baik. Dia akan membuat apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dengan sebab tu dia akan mendapat balasan dan kebaikan dunia dan akhirat. Itulah kelebihan orang yang mengenal Allah Ta'ala. Kalau sekadar kita belajar, memahami, mengerti apa sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, kemudian seandainya diadakan peperiksaan, ujian, kita boleh jawab dengan sempurna, tapi kita tak terapkan dalam kehidupan kita, tak masuk kita dalam erti kata orang yang mengenal Allah Ta'ala. Tak masuk lagi. Kerana orang yang mengenal Allah ni, dia jadi baik. Daripada pengenalan dia terhadap Allah akan menjadikan dia orang baik. Zahirnya, batinnya dia baik. Mana contohnya? Itulah dia Nabi SAW, penghulu segala orang yang mengenal Allah Ta'ala. Penghulu segala orang yang mengenal Allah Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para wali-waliullah, tengok keadaan dan kelakuan mereka tak sama macam kita. Kerana mereka mengenal Allah, bukan sekadar memahami, bukan sekadar maklumat tentang Allah ada dalam diri dia, bahkan maklumat yang ada dalam diri dia memberi kesan pada tindak tanduk dan tingkah laku dia. Dia tak peduli. Dia tak pedulikan makhluk. Asalkan Allah redha dia, sudah. Orang nak puji, orang nak cela, tak jadi masalah pada dia. Itu kelebihan dia, orang yang mengenal Tuhan. Itulah gambarannya yang dimaksudkan dengan ihsan tadi. Ni mengaji ni, kita belajar ni, mengaji ni samalah seperti solat lah juga. Mesti kena ada ihsan. Mesti ada, kita kena jaga niat kita datang mengaji tadi. Kenapa? Allah tahu. Maka orang yang ada ihsan dia akan jaga benda tu. Tak nak lah ada niat-niat selain Allah, tak mau. Sebab apa? Sebab apa? Kerana dia akan mengetahui amal yang dia buat ni tidak akan diterima oleh Allah, tak akan diberi pahala, bahkan berdosa. Maka dia tak nak, dia bersihkan hati dia daripada sifat-sifat ataupun niat-niat yang tak sepatutnya. Dijaga adab-adab dia, bukan kerana orang, kerana Allah. Moga-moga dia dapat ilmu yang berkah. Maka dia jaga, bukan dia jaga tadi kerana guru, kerana kawan, tak, dia buat tadi kerana Allah. Dia yakin Allah Ta'ala perhatikan. Contohnya dia tidak beradab dalam majlis ilmu, Allah tahu. Zahirnya nampak macam zahirnya nampak macam menuntut ilmu, tapi hakikatnya dia tidak ada adab dengan ilmu. Contohnya dah. Jadi orang yang ada ihsan tadi dia akan jadi baik. Kok mana-mana dia jadi baik. Dia jadi baik. Faham
insya-Allah. Itu maksud ihsan tadi, yang mana ada ulama mentafsirkan ihsan ni dengan mana ikhlas. Ikhlas. Selain daripada membuat amal ibadah tadi, mendirikan syarat dan rukun, hatinya ikhlas, bersih hatinya daripada tujuan selain Allah Ta'ala. Bersih hatinya, tak ada mensyirikkan sesuatu. Payahlah, sebab ikhlas tu makam yang tertinggi sekali. Ada je kan datang dalam hati kita bisik-bisikan macam-macam. Maka nak kena ada ilmu pula cara nak menolak bisik-bisikan tu. Jadi nak dapatkan ikhlas ni kena belajar ilmu tasawuf, kena belajar tasawuf. Jangan terpedaya dengan kata-kata mereka yang mengatakan tasawuf itu ilmu yang kotor, ilmu yang keji, ilmu yang teruk, ilmu yang buruk. Jangan. Bukan salah ilmu, tu salah pengamalnya. Jangan dikatakan ilmu tasawuf ni macam air longkang dan sebagainya. Itu menunjukkan akhlak dia. Bahkan tasawuf ini adalah ilmu yang nak mendidik manusia supaya ikhlas dengan Allah. Tiba-tiba disifatkan ilmu tasawuf ni ilmu yang macam air longkang, ilmu yang kotor. Sebenarnya akhlak dia tu yang kotor. Tak boleh nak menilai. Tak tahu nak menilai sesuatu tu patut padan baik ataupun tidak. Habis. Kemudian dan jikalau kita tidak melihat akan dia, akan Allah, sekalipun kita tak dapat melihat Allah. Mana boleh nak melihat Allah dengan mata lendir, mata zahir dalam dunia ni. Tak boleh kita nak melihat Allah waktu kita hidup dalam dunia ni. Mustahil berlaku kecuali hanya di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu, barang siapa yang mendakwa, mengaku melihat Tuhan di dalam keadaan dia sedar, dia jaga dalam dunia ni, maka kafirlah dia, na'udzubillah. Adapun melihat Allah dalam mimpi, itu hukumnya harus. Tapi sekalipun dia kata dia melihat, tak boleh nak disifatkan bagaimana, kerana Allah tu tetap bersifat mukhalafah selama-lamanya. Berlaku pada Imam Ahmad kalau tak silap, ke Imam Malik, Allah lupa, bermimpi bertemu Allah, tapi tak boleh nak ceritanya sebab dia tak serupa. Dia hanya memahami, tak boleh nak cerita begini begitu, tak boleh. Dia pun kalau dia mendakwa melihat dengan secara zahir, jaga, sedar, rosak akidah dia. Kita nak jumpa Rasul pun tak dapat lagi. Nak mimpi Rasul pun tak dapat. Nak salawat pun tak dapat. Apa lagi nak mimpi? Salawat pun kita malas. Macam mana? Orang yang banyak salawat, kata ulama, insya-Allah dapat jumpa. Sebab hatinya sentiasa teringat Nabi Rasul tu, membuatkan dia sentiasa salawat. InsyaAllah lah, bila hati dia dah macam tu, insyaAllah. Kan kita kadang-kadang bila mengingat sesuatu tu boleh terbawa dalam mimpi kita. Betul? Banyak lagi lah amalan yang lain. Dan melihat, bermimpi dengan Rasul ni bukan untuk orang baik-baik saja. Itu rezeki yang Allah Ta'ala nak bagi pada siapa-siapa yang Allah kehendak. Kadang dia ahli maksiat, tapi Allah pilih dia sebagai asbab nak mendekatkan diri daripada agama. Kita semayang, puasa tak dapat jumpa. Tuhan Allah ikut dia. Baik, kemudian dan ihsan ini, sebab itulah kena kenal Tuhan tadi. Sebab itulah wajib kenal Tuhan tu, kerana dia akan memberi kesan pada hati kita. Nak simpankan dengki dengan orang sikit pun dalam hati, tak mau sebab Tuhan tahu. Nak ada rasa macam bersangka-sangka buruk dengan orang, tak mau sebab Allah tahu. Bila Allah tahu, Allah benci. Tak guna aku solat, tak guna aku mengaji, tak guna aku tahajud, tak guna aku baca Quran, pergi balik majlis ilmu, tapi Allah benci. Tak mau, tak nak, aku nak buang benda-benda. Tu kesan dia, itu hasil dia. Dia akan jadi orang yang bertakwa. Dia akan jadi orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah.
Macam mana nak datang takwa? Daripada kenal Tuhan itulah. Daripada kenal Tuhan itulah datangnya takut, datangnya gerun, datangnya malu. Macam mana kita nak malu, nak gerun, nak takut pada sesuatu yang kita tak kenal? Tiba-tiba malu je. Malu dengan siapa? Entahlah, tak tahulah, malulah. Malu dengan siapa? Malu dengan siapa? Tak tahulah. Tak kenal. Bila kenal barulah timbul malu. Sebab ilmu Allah tu bukan macam ilmu kita, penglihatannya bukan macam kita, pendengarannya bukan, maha sempurna, tembus segala-galanya. Tidak ada yang nama rahsia di antara kita dengan Allah. Dia pun sesama kita banyak rahsia. Banyak yang orang tak tahu tentang diri kita, dan banyak yang kita tak tahu tentang diri orang. Tapi pada Allah, inkisyaf, nyata segala-gala. Mana nak lari, kita boleh tipu orang dengan bau minyak wangi kita. Pakai minyak wangi sikit, orang boleh tertipu dengan minyak wangi kita, harum baunya. Tapi busuk dosa kita tak boleh kita nak sorok dengan Allah Ta'ala. Kemudian, dan ihsan ini, faham dah ihsan tadi tu, ataupun ikhlas tadi, dijaga betul-betul. Itu maksud berbuat baik tadi. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga. Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Faham tak tu? Ihsan ni nak menyempurnakan, bukan nak meluluskan Islam. Yang nak meluluskan Islam, iman. Iman. Apa kita dah belajar dah hari tu? Iman. Percaya hati, yakin hati, setuju hati dengan apa sahaja perkara yang datang daripada Allah. Itu iman namanya. Jadi iman tu nak meluluskan sama ada kita ni Islam di sisi Allah ataupun tidak. Sebab tu kena jaga iman kita. Kalau tak betul iman kita, Islam kita tak sah sisi Allah. Di sisi Allah, pada Allah tu kita bukan orang Islam maknanya. Faham? Sebab tu kena jaga iman kita. Sebab kalau iman kita rosak, iman kita salah, iman kita menyimpang, sesat dan sebagainya, na'udzubillah min zalik, mempercayai perkara yang tak sepatutnya pada Allah, pada Rasul, dan yang termaktub dalam rukun-rukun iman contohnya, maka Islam kita di sisi Allah tak laku. Makna kita bukan orang Islam pada Allah. Kita hanya orang Islam di atas muka bumi ni sahaja. Balik akhirat, kekal neraka selama-lamanya. Sebab apa? Sebab kita bukan orang Islam sisi Allah. Cuma kita perasan macam Islam je. Sebab kita sembahyang, sebab kita puasa, sebab kita mengaji. Jadi perasan Islam. Dan orang pun panggil kita orang Islam. Orang tak tahu dalam hati kita ada keraguan, kesangsian pada Allah. Faham tak tu tuan-tuan? Jadi ada dua, Islam di sisi manusia dan Islam di sisi Allah. Maka dua-dua ni maksudnya kena jaga. Islam yang nak meluluskan Islam kita di sisi Allah adalah iman, pegangan yang betul terhadap Allah Ta'ala. Kalau pegangan kita tak betul, namanya tidak beriman. Bila tak beriman, Islam kita di sisi Allah tak laku, sekalipun kita solat, puasa dan sebagainya. Jadi kena tunaikan dulu, jaga dulu. Tiba-tiba ada pula pada dia ni ihsan, dahlah beriman, kemudian membuat apa yang disuruh oleh Allah pada zahir, meninggalkan apa yang Allah larang pada batin, zahir batin ditunaikan. Kemudian ada ihsan pula, maka cantiklah dia, sempurnalah jadi. Tapi kalau sekadar Islam saja, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, kemudian dia beriman makna dia yakin, dia percaya, setuju hatinya, bertepatan seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pegangan dan kepercayaan terhadap Allah dan Rasul. Tiba-tiba tak ada ikhlas, tak ada ihsan, buat amal dengan ujub, buat amal dengan riak, buat amal dengan sum'ah dan sebagainya. Maka tak sempurnalah, tak sempurnalah iman Islam kita. Kalau kita balik akhirat, balik dalam keadaan tak sempurna iman dan Islam, maka kena ada ihsan, barulah sempurna iman dan ihsan.
Kalau orang tu ada ihsan, dia akan jadi baik. Dia takkan simpan benda-benda jahat dalam hati. Kita tak ada. Payah nak maafkan orang. Sebab kita tak ada ihsan. Kita tak malu dengan Tuhan. Kita nak Allah ampunkan dosa kita, tapi kita tak nak maafkan orang lain. Macam mana? Apa kata kalau Allah tak ampunkan dosa kita? Susah kita. Begitulah juga orang lain. Susah dia kalau kita tak maafkan dia. Sebab tu kena ada ihsan. Dosa orang pada kita tu ujian. Nak tengok kita sombong ke tidak. Orang yang tak nak memaafkan orang lain ni dalam hatinya ada takabur, ada sombong. Sifat takabur itulah yang menghalang dia untuk memaafkan orang lain. Apa maksud takabur? Merasa diri lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Maka dengan sebab itu kita tak maafkan dia, sebab kita rasa aku lebih baik. Kau ahli maksiat, kau orang jahat, aku orang mengaji, aku orang semayang. Tak patut aku nak maafkan kau. Dia tak sedar yang diri dia boleh buat benda itu semata-mata taufik daripada Allah. Orang tu, siapa yang mendatangkan orang-orang yang bermasalah dalam hidup kita? Allah. Kenapa Allah datangkan? Nak uji kita mengaji. Sebab tu bukan sekadar mengaji, kita akan diuji dengan apa yang kita belajar. Barulah kita tahu manfaat ataupun tidak apa yang kita belajar. Ini belajar sifat pemaaf bagus, Allah sayang, Allah redha, tapi nak maafkan orang, nantilah dulu. Nanti bila? Nanti nak bawa mati. Bila mati baru menyesal. Sebab apa menyesal? Bawa benda kotor balik akhir. Siapa yang rugi? Kita rugi. Tapi sekarang tak rasalah rugi. Sekarang kita rasa untung. Sebab apa? Puas hati aku. Cuba kita fikir, puas hati kita yang tak berapa hari ni padan tak dengan azab Allah dalam kubur tu? Tak padan. Maka maafkan orang lain. Itu urusan dia dengan Allah. Tu kena ada ihsan lah. Kalau tak boleh. Nampak tak tu? Ihsan punya faedah. Bila ada ihsan dalam hati orang, dia akan jadi baik. Bukan pada orang, pada binatang pun dia akan jadi. Pada tumbuh-tumbuhan pun. Islam, dia tak mengajar kita. Tengok akhlak Nabi SAW. Rasul tak suka duk buat khianat pada benda walaupun selain daripada manusia, haiwan dan tumbuhan. Rasul buat baik. Contohnya macam orang panggil undang-undang peperangan. Islam tak suruh rosakkan tanam-tanaman. Betul? Jaga semua. Bukan jaga yang nama manusia saja, sekalian makhluk. Tengok. Kita binatang. Alah menatang. Apa sangat binatang. Jadi boleh kita nak sepak terajang dia. Nak gunting misai dia. Sebenarnya kita yang tak erti. Ya tak? Jangan. Islam yang menunjukkan solat, zakat, puasa, haji, bukan Islam hanya menggunakan perintah Allah. Sekali kita belajar ihsan, mengerjakan segala perintah Allah. Juga jadi macam mana beza? Apa beza dia? Okey. Apa beza Islam dengan ihsan tadi? Sebab Islam ni maknanya membuat pada zahir, melakukan pada zahir apa yang Allah suruh. Ihsan ni pula disebut juga semayang. Maknanya ada orang yang solat dalam hal keadaan ihsan dan ada orang yang solat dalam hal keadaan tidak ada ihsan. Contohnya dia solat main hentam saja. Mandi wajibnya tak ada, tak betul. Maknanya dia dah meninggalkan syarat. Dia tak berbuat baik. Sekalipun dia solat, tapi dia tak menunaikan solat dengan baik. Sebab solat yang Allah suruh dalam keadaan suci daripada hadas besar, hadas kecil, menunaikan rukun-rukunnya, khusyuk hati dan sebagainya, ikhlas hati. Tapi dia tak. Kita asalkan semayang. Asalkan buat je. Dengan auratnya tutup tak sempurna, mandi wajibnya tak betul, wuduknya tak betul, pakaiannya tak suci. Maknanya kita solat tapi tidak ada tak ada ihsan. Nampak? Bukan maksudnya asalkan solat dia ada ihsan. Ni mengaji ni belum tentu kita ada ihsan lagi kalau hati kita bukan kerana Allah.
Walaupun nampak pada zahirnya amalan akhirat. Nampaknya amalan yang kita buat ni, ini perintah Allah, Islam orang panggil. Tapi ihsan belum tentu. Jadi itu yang membezakan Islam dan ihsan. Islam tu zahir, ihsan tu batin. Ya. Ihsan ni amalan hati, ikhlas tadi. Selain daripada itu masuk juga amalan zahir tadi, makna menunaikan syarat-syarat dengan sempurna. Menunaikan rukun, makna berbuat baik zahir dan batin. Sebab tu dia tadi dikaitkan menunaikan syarat-syarat, rukun-rukun, serta hati kita mesti ikhlas. Tu baru panggil ihsan. Apa saja amalan lah. Puasa pun begitu. Apa saja amalan yang kita buat, kena buat seperti mana yang Allah suruh. Allah suruh ni bukan zahir je, batin. Buat tu kena selari. Buat tu kena selari. Yang zahir pun buat apa yang Allah suruh, yang batin pun kena buat juga apa yang Allah suruh. Bukan hanya menitik beratkan zahir sahaja, batinnya tidak. Solat tapi tak ikhlas, mengaji tapi tak ikhlas contohnya. Puasa tapi tak ikhlas, maknanya tak ada ihsan lah kita. Tak ada ihsan. Kemudian katanya misalnya, orang yang ada ihsan ni dia akan jaga amalnya zahir dan batin. Dia akan buat sebaik-baik zahir dan batin. Sebab dia takut Allah cas dosa, salah atas diri dia. Ibaratnya kalau macam kita sedang bekerja, majikan ada depan mata kita, kita akan buat sehabis baik, mengharapkan pujian daripada majikan kita. Takut diambil tindakan, sebab kita tahu sedar majikan ada depan mata kita, kita akan buat sehabis baik lah. Kelip mata pun tidak. Takut majikan potong gaji, kelip mata tadi berapa kali. Contohlah, dia kenal majikan, bukan saja nak tahu nama, dia kenal majikan, sifat majikan dia ni, bercakap aja benda tak ada kena mengena dengan kerja dia, tolak gaji. Dia akan jaga betul tu. Berpaling pun tidak. Itu contohnya. Tapi kalau tak ada majikan, mulalah tak ada. Kita pun curi tulang lah, inilah itulah. Maka orang yang tak ada ihsan ibaratnya macam buat kerja tak ada majikan tadi ya. Asalkan semayang dah lah. Lebih kurang lah. Ni sunat-sunat ni, surah ni, sunat hai'ah, baca Fatihah je dah lah. Angkat-angkat takbir ni, alah asalkan buat. Tu akan jadi macam tu dah lah. Tak ada ihsan lah. Habis. Kemudian katanya musannif lagi, jadi syarat bagi mengesahkan, bukan syarat bagi mengesahkan Islam, tetapi nak menyempurnakan agama Islam juga. Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, ni cerita orang yang dah buat ibadat ni. Ni cerita orang yang dah buat ibadat ni. Yang tak buat ibadat memang tak masuk langsung dah. Tak masuk. Ni cerita orang buat ibadat ni. Cerita orang semayang, cerita orang puasa, cerita orang mengaji, cerita orang mengajar. Ikutlah orang berzakat, macam-macam lagi. Orang yang tak mengaji, yang tak mengaji, yang belajar, tak beramal, itu memang tak masuk dah. Ni yang dah beramal ni, dah mengaji dah ni, dah beramal dah ni. Sengih seorang-seorang ni. Jadi, dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok. Apa maksud orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok? Dengan bahawa, tengok tu, dia nak huraikan. Orang yang beramal tapi tak elok amal dia, dengan bahawa tak cukup syarat. Dia solat tapi tak cukup syarat. Menghentam aja. Syarat cukup ke tak cukup, asalkan dia buat adalah dah dia tak tahu, tak belajar, dia tak tahulah rupanya solat ni ada syarat. Dia tak tahu. Dia main tiru-tiru. Dia dengar je, semayang wajib, dia pun semayang lah. Rupa-rupa syarat pun tak cukup. Pukul 12 dia dah semayang zuhur contohnya. Belum masuk syarat sah wajib semayang lagi. Belum masuk waktu dia dah semayang. Tak tahu. Bila tak tahu, main buat ibadat dengan rasa-rasa. Tu main ibadat, main rasa-rasa betul dah, rasa-rasa boleh dah, rasa-rasa tu jangan main rasa-rasa. Kena padankan ilmu. Jangan rasa-rasa. Makanan bolehlah rasa, ni bukan makanan, ni ibadat.
Kena pandu ilmu, rasa-rasa betul dah akidah ni, rasa-rasa betul akidah, rasa-rasa betul dah semayang. Jangan rasa-rasa, kena mengaji. Dengan bahawa tidak cukup syarat dan tak cukup rukun. Tu dan tu diataf je tu, nak pendekkan ayat dan koma tu ada fungsi dia, tak payahlah tulis banyak. Tak dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun dan tidak ada ikhlas, tidak ada khusyuk dan tawaduk, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok, sekalipun elok pada pandangan manusia. Bagusnya dia tu semayang, tak pernah tinggal, rajinnya dia pergi mengaji, awal datang. Orang kata tapi Allah tak kata macam tu pada kita, sebab Allah tahu daripada rumah pacak dah niatnya supaya orang kata, hui rajin dia mengaji, habis dah lah. Rugilah duit minyak kita, tak dikira pahala. Sedangkan apa sahaja yang kita belanjakan, korbankan untuk buat ibadat, semua diberi pahala oleh Allah. Tapi kalau niat kita tak ikhlas, daripada rumah tadi pergi baliknya tak dapat apa-apa. Bukankah orang yang keluar menuntut ilmu tu fi sabilillah, perginya baliknya fi sabilillah. Kalau dia mati dalam keadaan pergi, mati dalam keadaan balik, walaupun dia tak balik terus, dia mengetai dulu kat mana-mana sehingga pindah balik ke rumah tu, mati dia fi sabilillah. Tapi niat dia belajar tadi ikhlas. Tapi kalau niat dia tak ikhlas, tak dapat tu fi sabilillah, tak dapat. Perasan je lah, alhamdulillah, mengaji fisabilillah. Rupa niat kita nak orang puji, nak orang sanjung, nak orang kenang, nak orang ini, nak ni, habis dah lah. Kena tipulah kita. Sebab tu kena belajar ni, ilmu tasawuf ni, nak menyedarkan diri kita daripada perangkap-perangkap nafsu dan syaitan yang nak merugikan amalan kita. Ikhlas ni boleh detektor. Macam mana? Boleh detektor. Maksud? Kalau dulu kita tak ada ilmu tentang ni kan. Dulu kita tak ikhlas. Dulu kita tak boleh cakap ni bau bersedar. Baru kita yang perbuatan kita yang dulu taubat pada Allah. Taubat pada Allah, dia Maha Pengampun. Itulah hikmahnya. Di antara hikmahnya, sekarang baru kita sedar, sekarang kita baru tahu, sekarang kita baru faham. Di antara hikmahnya, jangan kita didik anak-anak kita macam kita dulu-dulu. Betapa ruginya. Sekarang kita rasa ruginya lah amalan aku, sebab dulu aku ambil dengan agama ni sikit-sikit lah. Maka sekarang ni kita dah merasakan kesan dia, penyesalan dia. Nampak tak? Jadi adakah kita nak anak-anak kita lalui benda yang sama? Ini pengajaran yang kita boleh ambil. Allah tak sia-sia jadikan benda ni. Dan Allah tu pula Maha Pengampun, mengaku dengan Allah sungguh-sungguh, ya Allah, aku mengaku aku bertaubat, aku mengaku menyesal, ya Allah, dulu aku tak berapa ambil berat dengan agama. Sekarang kau sedarkan aku minta ampun, ya Allah, ampun. Sangka baik dengan Allah, Allah ampunkan insya-Allah. Contoh macam tadi, sekalipun kita nak solat, bukan kata cerita dululah, cerita sekarang. Kita nak solat tapi ada rasa tak ikhlas dalam hati kita. Adakah boleh kita meninggalkan solat? Dah, wajib kita solat dalam keadaan tak ikhlas tadi. Wajib solat dalam keadaan tak ikhlas tadi. Kena solat juga walaupun dalam hati ada rasa nak menunjuk solat. Allah Akbar, sambil-sambil senyum seorang. Dah tak ikhlas tadi, tapi tak solat tak boleh. Wajib kan, dah belajar wajib. Paksaan yang muktamad putus daripada Allah, suka tak suka, mau tak mau, kena buat juga. Allah Akbar, senyum seseorang. Lepas dah Assalamualaikum warahmatullahi, taubat dengan Allah, ya Allah, ampunkan aku tadi, dalam hati ada ujub, ada riak, nak niat-niat supaya orang puji, orang sanjung, padahal ni semua kau yang tolong pinjamkan pada aku, ya Allah, hingga aku boleh solat. Ampunkan dosa aku tak ikhlas, ya Allah. Allah ampunkan. Kalau betul cukup syaratnya taubat, sembahyang kita diterima, dosa tak ikhlas tadi diampunkan oleh Allah. Kalau tak buat langsung, berdosa lagi. Sebab tu bukan alasan tidak ikhlas untuk kita meninggalkan perintah Allah. I belum ikhlas lah nak pakai tudung. I belum ikhlas lagi. Apa guna kalau I keluar rumah, I tak pakai tudung tapi hati I tak ikhlas, apa gunanya?
Jadi I tunggu ikhlas tu datang, ketuk pintu rumah I. Bila ikhlas tu dah datang, baru I pakai tudung. Dah, ikhlas ni nak datang dengan ikhlas ni amal. Setiap amal dengan Jadi ikhlas ni kena belajar, baru akan datang ikhlas tadi. Nampak contoh, dulu kita beramal dengan tak ikhlas, tapi bila dah belajar, nampak? Baru tahu apa tu ikhlas. Bukan tiba-tiba Assalamualaikum. Siapa tu? Saya ikhlas. Dah sampai dah ikhlas. Masuk. Dah. Ikhlas, sabar, pemaaf, sangka baik. Ni benda kemudian datang ni. Ni bukan sebab kita punya lumrah kita, hidup kita ni kita ada nafsu. Nafsu ni memang cenderung kepada benda yang Allah tak ikhlas, pendendam, pendengki, bakhil, takabur. Ini dah memang tabiat kita. Sebab tu Allah datangkan ilmu tadi melalui para Rasul alaihimussalatu supaya akal kita ni dijaga oleh ilmu yang akan menghijrahkan kita daripada tadi tu lah. Dengan asbab ilmu. Kalau dulu dia orang yang pendendam, sekarang dah ada. Sebab apa? Ilmu dah ada, dia dah gerti, dia dah tahu, dia dah faham. Kalau dulu dia bakhil, sekarang jadi pemurah dah dia. Kalau dulu dia buat amal tak ikhlas, sekarang ikhlas hati. Tak ada dah nak harap-harap pujian, sanjungan, kenangan dan sebagainya. Datang selepas daripada ilmu. Siapa kata ilmu ni tak payah belajar, ilmu ni nanti belajar, ataupun ilmu ni belajar sikit-sikit pun tak apa. Dah. Iman juga berdasarkan ilmu. Macam mana kita nak memiliki pegangan yang betul terhadap Allah kalau kita tak ada pengetahuan? Sebab tu ni ilmu lah. Ni ilmu nak cerita pasal nak dapatkan iman tadi dah. Daripada kita belajar ni baru tahu selama ni terpesong pahaman aku. Makna tidak beriman contohnya. Salah pegangannya. Maka bila dah ada panduan dan pedoman, perbaiki. Lepas tu kesilapan kita tu taubat pada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebab apa? Allah nak jadikan kita orang baik. Sebab tu Allah dekatkan kita dengan ilmu. Allah nak suruh kita berubah jadi baik. Dan jadikan iktibar betapa bahayanya, betapa ini mujur tuan-tuan. Mujur kita disedarkan Allah dengan asbab ilmu. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi balasan yang berlipat-lipat kali ganda bagi orang yang mencetuskan rumah ngaji ni. Asbab daripadanya banyak orang dapat ilmu, dapat memperbaiki amal ibadah yang zahir dan batin sebagai asbab. Maka kena jagalah juga niat kita. Kalau tak nanti sia-sia dah. Kena jaga niat kita. Tu jadi sebagai asbab. Makna kita sedar. Mudah-mudahan ni jadi iktibar, mana aku tak naklah anak cucu aku lalui benda yang aku lalui. Kata dalam kitab Ta'limul Aulad, banyak orang yang tah dunia ni setelah dulu waktu dia hidup daripada muda bersibuk, berbimbang dengan hal-hal dunia, meninggalkan benda-benda yang wajib khususnya dalam agama kerana nak mengumpul, nak berlumba, mengejar kehebatan, nama, pangkat, jawatan dan sebagainya atas dunia ni, berlumba, bersaing, terlupa kewajipan dia. Sehingga anak dan keturunannya pun dididik dengan cara yang sama juga. Na'udzubillah min zalik. Cukuplah dengan kita dulu. Jangan anak-anak kita lalui benda yang sama. Ni kita mujur disedarkan oleh Allah. Kalau Allah ambil nyawa kita sebelum kita jumpa rumah ngaji ni macam, sebagai contoh, dalam keadaan kita tak tahu, tak reti, tak pandai, dalam keadaan kita buat amal main hentam, main redah, Allah ambil nyawa kita, macam mana agak-agak nasib kita? Allah nak maafkan kita? Tak. Sebab kita sengaja dulu jahil kita tentang agama dulu, jahil yang tidak diuzurkan. Kita bukan masuk dalam kumpulan orang yang jahil yang dimaafkan, seperti mana orang yang mu'allah baru masuk Islam, baru nak belajar. Kita ni balik dah berapa puluh tahun dah. Tapi oleh kerana tadi hati kita cenderung dengan benda-benda dunia, sehingga alah agama ni nantilah, biar-biarlah dulu. Akibatnya tu salah kita. Sedangkan kita ada akal fikiran. Kenapa kita sanggup berkorban memikirkan benda-benda ilmu-ilmu yang fardu kifayah, yang tak disangkut paut dalam nak membetulkan amal kita?
Pada waktu tu kenapa akal kita tak fikir benda ni wajib, kalau aku tak belajar amal aku tak diterima oleh Allah? Kenapa kita tak fikir begitu? Kita boleh fikir pula yang benda lain. Sebab tu tadi tak diuzurkan. Tak diuzurkan kejahilan kita dulu. Kita bukan orang baru masuk Islam. Kita lahir-lahir duduk dalam Islam dah. Inilah kata Imam Ghazali, akibat daripada terlalu seronok dengan nikmat Islam yang Allah bagi, sehingga kita lepas tangan. Aku orang Islam, buat apa nak belajar lagi? Aku orang Islam dah, buat apa nak belajar lagi? Tu jadi macam tu. Sebab tu kata Imam Ghazali, jangan terlalu seronok dengan iman Islam ni, kerana kita akan terleka nanti. Alah, belajar lebih kurang dah. Tu. Maka jadikan iktibar, mengaku dengan Allah. Mengaku dengan Allah, jujur dengan Allah. Satu ada macam cerita kan, ada anak OKU kan, ada kakak gitu kan, macam tu pun dia OKU ni selagi dia berakal, sekalipun tubuh badan dia, kecuali dia tak berakal, sekali dia tak waras, dia tak mukallaf. Dia OKU apa? Cacat apa anggota ke ataupun cacat akal fikiran? Kalau cacat akal fikiran, dia tidak mukallaf, dia tak pandai solat ke, tak apa, tak ada masalah, dia tak diberatkan hukum Allah. Maknanya selagi dia waras. Sebab tu syarat mukallaf apa? Berakal satu, kemudian baligh, cukup umur, keluar mani atau keluar haid, kemudian sampai seruan agama Islam pada dia, dan yang keempat, dia boleh mendengar atau boleh melihat. Maknanya dia ada alat untuk menerima maklumat, sama ada dengan melihat dia boleh faham, ataupun dengan mendengar dia boleh faham. Jadi selagi ada empat syarat ni, dia mukallaf, dia diberatkan hukum Allah. Maka kita lah yang dipertanggungjawabkan, membantu dia, menolong dia, memberi ilmu pada dia. Sebab dia mustahil bagi diri dia yang OKU tu nak keluar contohnya. Kita lah, sebab tu tanggungjawab bapa asalnya, tanggungjawab suami. Ni yang perempuan-perempuan kat sini ni, asalnya dia tak wajib keluar. Dia tak wajib keluar. Yang wajib keluar cari ilmu ni suami. Suami wajib keluar cari ilmu, belajar ilmu yang fardu ain khususnya, kemudian balik mengajarkan. Sebab tu nanti suami-suami akan ditanya oleh Allah. Rumah besar dah bagi, duit besar dah bagi, kereta besar dah bagi, kasut besar dah bagi, apa lagi besar-besar dah bagi. Ilmu dah bagi ke belum? Kalau bagi benda-benda yang ni saja, tapi ilmu fardu ain kita tak didik isteri dan anak-anak kita, kita bukan suami yang adil sekalipun bini kita seorang. Faham? Faham tak ni? Sebab orang kata adil, saya tak nak lah bini lebih ni, nanti saya tak adil. Bukan adil letaknya kat situ. Seorang pun kena adil, dua ke tiga ke kena adil. Maknanya menunaikan apa yang Allah suruh. Bagi nafkah yang jenis zohir tadilah, keselamatan, perlindungan, pakaian, belanja dan sebagainya. Kemudian nafkah batin, maksudnya roh. Sembahyang isteri kita dah betul ke belum? Hati isteri kita dah bersih ke belum? Akidah isteri kita dah betul ke belum? Kita akan dipersoalkan. Besok isteri kita jawab, suami saya tak ajar, suami saya tak pernah ajak saya, dia tak ajar saya, dia tak pernah suruh saya pun pergi belajar. Berat kita nak jawab. Sekalipun suaminya banyak amal, nanti akhirat nanti Allah ambil amalan dia, pindah kepada bini dan anak-anaknya. Suami tadi dihumbankan dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi kena bagi dua-dua. Bagi kesenangan, keselesaan dunia, dan jangan tinggal memberi agama tadi. Sebab itu tanggungjawab, masuk dalam tanggungjawab suami. Saya tak pandai nak ajar, saya tak pandai lah ustaz, saya sekadar belajar untuk diri saya tak pandai nak ajar. Panggil guru datang mendidik, mengajar isteri dan anak-anak kita. Tak ada, suruh mereka pergi masjid surau. Apa alasan? Tak ada alasan. Tak boleh lari kita. Tak boleh lari kita. Mana nak lari? Mana kita nak lari? Tak boleh lari. Akan dipersoalkan. Maka bersyukurlah kalau wahai suami, kalau isteri kita sendiri berusaha keluar cari sebenarnya dia dah menolong, meringankan tanggungjawab akhirat kita. Begitulah kita sebagai anak.
Sekalipun mak bapak kita tak mendidik kita, tak belajar pada kita, mengajar kita agama, tapi kita sendiri keluar cari ilmu agama, ini adalah pertolongan untuk meringankan tanggungjawab ibu bapa terhadap diri kita. Ni cara kita berbuat baik pada mak bapak kita sekalipun mak bapak kita dah tak ada. Macam mana cara kita nak berbuat baik pada mak bapak kita yang dah tak ada? Beramal soleh. Waktu dia hidup, kita tolong bagi duit, bagi keselesaan, khidmat. Maka waktu dia dah tak ada, nak tolong macam mana? Beramal soleh. Kerana tiap amal soleh kita akan sampai kesenangannya, pahalanya kepada ibu bapa sekalipun kita tidak meniatkan. Sekarang ni contoh, tuan-tuan hadir dalam majlis ilmu, sampai pahalanya kepada mak bapak kita, datuk nenek moyang kita. Sampai sekarang ni seolah-olah mereka lah yang datang, mereka lah yang hadir. Tapi ikhlas tadi. Kalau tak ada, tak dapat. Ni okey, cari tempat berhenti lah, 11.30 dah. Dah, lepas ni kang ada. Kemudian katanya musannif, mana tadi? Mana? Bebe tak tahu ke mana ni. Baik. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat, jadi kena buat ibadat biar cukup syarat. Macam mana syaratnya? Belajar fiqh sana, ada cerita pasal syarat-syarat tu. Dan rukun, apa rukun-rukun? Belajar dalam fiqh ada cerita pasal rukun ibadat. Dan tidak ada ikhlas, nampak tak? Tak ada ikhlas makna hatinya bukan bersih kerana Allah, tapi ada niat dan tujuan lain. Dan tidak ada khusyuk. Khusyuk ni mana tetap hati pada Allah, tak memikirkan benda-benda selain daripada Allah ataupun urusan sembahyangnya. Ini contoh kalau solat. Dan tawaduk, tak ada merendah diri dalam hatinya, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Dia bukan orang yang buat baik. Walaupun zahirnya nampak baik zahirnya, tapi tak, sebenarnya dia tak buat baik sebab dia tak ada ihsan. Maka tidak sempurnalah agama Islam, dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang tak ikhlas, sekalipun dia solat, puasa, mengaji, mengajar, tak dapat pahala. Kerana pahala ni terhenti di atas ikhlas. Kalau buat tapi tak ikhlas, tak dapat pahala. Cuma tulislah hadir, solat, puasa, sedekah, tulis, tapi bahagian dia pahalanya, untungnya tak dapat. Sebab tak ada ikhlas. Kalau tak solat langsung, tapi buat amal yang lain-lain, tolong orang, tolong mak bapak, rajin khidmat suami, ataupun suami keluar cari nafkah untuk anak isteri, satu pun tak dapat pahala. Sian, pernah khidmat, tak dapat pahala. Kerana Allah menggantungkan pahala orang yang tak solat. Rugi. Khidmat pada mak bapak, Masya Allah, tak boleh lawan cara dia khidmat. Suapkan makan, mandikan, cakap beradab, berakhlak. Orang kata, baiknya dia dengan mak bapak dia. Tapi bukan pada Allah. Pada Allah dia bukan orang yang berbuat baik. Sebab apa? Dia hanya menunaikan hak pada manusia, tapi meninggalkan hak pada Allah. Sebab tu nak jadi orang soleh, menunaikan kedua-dua hak ni. Hak Allah pun dia jaga, hak manusia pun dia jaga. Kemudian bila dia bertaubat, dia solat, baru Allah kembalikan segala pahala amal yang dia buat. Kalau tak, selagi dia tak bertaubat, tak solat, Allah gantungkan pahala. Dia tak terima satu pun. Ni kalau dia mati dalam keadaan tak solat, satu pun pahala amal dia tak bawa balik. Bahkan dosa lah pula. Rugi tak semayang? Rugi, sangat-sangat rugi orang tak solat ni. Dia buat baik, tolong orang ini, tolong orang sana, bantu sini, bantu sana, khidmat sini, khidmat sana, tapi tak solat, Allah rugi. Keluar cari nafkah, jauh-jauh, payah-payah, panah-panah. Sebenarnya tu semua ada pahala, tapi oleh kerana tak solat tadi, dia tak layak nak terima segala pahala dia. Rugi, Allah gantungkan pahala dia. Kecuali bila dia taubat, Allah kembalikan. Maka solatlah. Ada waktu lagi. Maksudnya sempat lagi nak taubat, nak solat. Tak tahu, belajar. Tak tahu, belajar. Malu, tak perlu malu. Bahkan malu kalau tak nak belajar. Jangan malu nak belajar. Malulah, dah tua-tua macam ni nak pergi belajar agama. Patutnya malu tak belajar lah. Jangan malu
nak pergi belajar, malu tak kena tempat. Tu namanya malu tak kena tempat. Patut malu kalau buat benda yang Allah larang. Ni malu pula nak buat benda yang Allah suruh. Jangan, tu semua permainan nafsu syaitan yang tak nak kita mengaji, yang tak nak kita solat. Pedulikan dia. Pedulikan. Jangan dipikir-pikirkan bisikan-bisikan tu. Maka tidak sempurna agama Islam dan tidak lagi ada hak menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab berkata, ia bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Jadilah to be continue lah, insya-Allah. Jadilah lah sikit-sikit. Sikit-sikit lama-lama dapat sikit. Sikit-sikit lama-lama dapat sikit. Alhamdulillah. Yang sikit ni pun tak teramal. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik, ilmu yang bermanfaat, beramal dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar terlupa. Ni ada hajat, minta doakan untuk arwah Aminah binti Din, yang mana meninggal pagi tadi katanya, sakit Covid ni. Apa pun tu semua asbab, insya-Allah pakat-pakat kita sedekahkan Al-Fatihah dan niatkan pahala pengajian kita pada pagi ni untuk almarhumah, insya-Allah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli qutri untha wa dhakar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghasilha bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghasilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thabul abyadu min ad-danas wa ablihum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhum jannata wa a'idhhum min 'adzabil qabri wa fitnatihi wa min 'adzabin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ya karim. Dan insya-Allah untuk yang berada di luar negeri, insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Yunus pada pagi esok jam 9.30 pagi. Kepada semua pagi.